Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kepada tuan guru kita Fadil Ustaz Fakhruddin Syekh Umar. Jadi kita mulakan dahululah perjumpaan majlis kita pada malam ini dengan baca umul kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, yang berbahagia, yang kami muliakan, yang kami cintai, tuan guru kita Al-Fadhil Ustaz Fakhruddin Syekh Umar, tuan-tuan, puan-puan, haji, hajah sekalian, ya, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini, Khamis malam Jumaat, dapat kita berkumpul bersama-sama untuk kita menyambung pengajian kita, iaitu pengajian kitab Mau'izatul Mukminin ataupun bimbingan mukmin, ya, ringkasan kepada kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Jadi tapi pertama sekali sebelum itu saya ingin memohon maaf, ya, daripada pihak penganjur. Saya ingin memohon maaf atas beberapa minggu ni keadaan kelas yang tidak beberapa menentu, ya, disebabkan kesibukan tuan guru kita. Tapi ala kulli hal, kita bersambung pengajian kita pada malam ini bersama dengan Fadil Ustaz Fakhruddin. Sebab kalau kita lihat Ustaz, asalnya kita ada penyertaan kita ada 100 lebih, tapi nampak gaya macam malam ni penyertaan ada tak begitu ramai lah. Tapi insya-Allah kita ada rakaman, ya. Minggu depan kita akan bersambung seperti biasa, ya. Kita insya-Allah kita akan cuba sedaya upaya untuk menyambung pengajian kita seperti biasa. Semoga kita mampu belajar pengajian ini sehingga kita mampu khatam kitab bimbingan mukmin ini, ya, kerana belajar itu merupakan suatu jihad. Belajar itu merupakan dia bukanlah sebuah jalan yang mudah. Tentu sekali dalam proses kita berjalan di atas jalan Allah, kita mempelajari ilmu Allah, ya, ada ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, ya, menguji kita untuk kita berusaha supaya kita dapat beristiqamah di jalan mencari ilmu ini, insya-Allah. Ada orang yang Allah kurniakan ujian yang berat, ada orang yang Allah kurniakan dia ujian yang ringan, ya, tapi kita dapat meneruskan pengajian kita. Ujian kita tidaklah seberat mana, insya-Allah, ya, asalkan kita beristiqamah, insya-Allah Allah akan kurniakan kebaikan kepada kita. Jadi tanpa saya membuang masa lagi, saya serahkan majlis ini kepada tuan guru kita Al-Fadhil Ustaz Fakhruddin Syekh Umar. Tafadhal Ustaz. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah. Baik semua, pertama-tama dan selama-lama rafa syukur pada Allah limpah kurnia dan inayahnya. Alhamdulillah, pada malam ini, malam yang penuh berbahagia, pada malam Jumaat, kita menghidupkan malam Jumaat dengan ibadat. Antaranya adalah dengan ibadat menuntut ilmu. Mudah-mudahan ada keberkatan untuk diri kita semua yang diraikan Ustaz Ridwan dan juga yang dihormati semua tuan-tuan, ibu-ibu, muslimin dan muslimat yang Allah sekalian. Jadi insya-Allah, pada malam ni saya sambung sedikit pengajian daripada Ustaz. Kalau ingat, sebelum ni kuliah yang pertama, insya-Allah kuliah pertama dimulai dengan saya, seterusnya dimulai oleh Ustaz. Jadi malam ni
kebetulan Ustaz tak hadir, maka gantinya adalah saya, insya-Allah. Mudah-mudahan sekiranya ada kesukaran ataupun tak faham, boleh sama-sama untuk kita bincang pada malam ni. Cuma kalau tengok pada background saya tu, penulisan fiqh siri 1 tu, saya tak ada background cantik. Maka adalah kat situ. Kalau tengok kat sini Khamis tu betul dah, cuma masa dan waktunya tu lain. Kita tahajudnya lain. Kalau tengok kat situ ada lambang ataupun logo Persatuan Ulama Malaysia. Sebab saya salah seorang ataupun dipanggil sebagai JK Lajnah yang menjaga kebajikan Persatuan Ulama. Maka saya diletakkan, diamanahkan di situ. Jadi logonya dekat situlah. Ini program kami pada bulan Mac lepas tentang fiqh siri yang pertama. InsyaAllah tuan-tuan, ibu-ibu muslimin dan muslimat Allah sekalian. Jadi kita sambung balik. Kitab dalam bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tuan-tuan, ibu-ibu, abang-abang semua, kalau perasan dalam bincang bab akidah Ahlussunnah, Imam Al-Ghazali membahaskannya lebih kurang dalam 4 muka surat. Kalau kita nak kata bahasnya taklah juga. Maknanya dalam bimbingan mukmini, Syekh Abdul Samid ataupun perengkas ataupun Syekh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, Syekh Ahmad Smith terjemahannya, telah merengkaskan daripada kitab Ihya dan ringkaskan tentang akidah Ahlussunnah dalam 4 muka surat. Kalau kita baca, maknanya perbincangannya ringkas, cuma perlu dihuraikan. Dan perbincangan tentang akidah ni, tuan-tuan dan abang-abang semua, ibu-ibu, maka perlu dibahaskan dengan lebih detail. Maka maknanya bukan hanya setakat kita bahas, kita bincang di 4 muka surat ni, tak. Maka perlu lagi kita memahami dengan bab akidah-akidah yang lain. Cuma saya nak bahaskan kat sini, bila dibincangkan tentang akidah dan ilmu tauhid, sebab kadang-kadang kita juga bincang akidah, kadang-kadang juga kita bincang ilmu tauhid. Maka kita kena lebih faham dan lebih jelas apa yang dikatakan sebagai akidah dan apa yang membezakan ilmu tauhid. Akidah ni adalah perbincangan tentang ilmu yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Nabi, berkaitan dengan kitab, maknanya perbincangan tentang yang lebih umum. Dan bila kita bincang tentang tauhid, maka itulah dibincangkan dengan kekhususan. Contohnya tauhid beriman kepada Allah, tauhid beriman kita kepada Rasul, tauhid maka didetailkan sedikit-sedikit, maka itulah dikatakan sebagai perbincangan ilmu tauhid, tentang ilmu akhirat, tentang hari kiamat, tentang alam kubur, itu adalah tentang ilmu tauhid. Kalau bab akidah, perbincangannya adalah amat besar. Baik. Jadi bila bincangkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maksudnya perbincangan tentang bagaimana pemahaman para ulama semua dalam bab akidah. Seperti mana kita bincang dahulu, bila bincang bab akidah ni mukadimah, tuan-tuan, supaya kita lebih faham dan lebih jelas tentang gambaran ilmu kita bincang. Bila kita bincang bab akidah, maka kita akan berpegang pada 2 mazhab yang utama, iaitu akidah Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Maka kalau kita di Nusantara, kita berpegang kepada akidah yang bermazhabkan ataupun ketuanya adalah Asy'ariyah. Maka sama juga dengan Imam Al-Ghazali, maka perbincangan juga melihat ataupun merujuk pada Imam Asy'ari ataupun Imam Asy'ariyah. Maknanya dalam bab akidah Ahlussunnah, kalau contohnya kalau kita tengok ada orang bincang bab imam akidah ataupun bermazhabkan ataupun gurunya adalah Al-Maturidi, maka kita jangan katakan dia sesat. Maka itu juga adalah perbincangan yang dalam mazhab yang sama. Seperti mana kita bincang berilmu fiqh, ada 4 mazhab. Maka Imam Syafi'i pun sama, Ahlussunnah wal Jamaah juga. Imam Malik pun sama. Maknanya dan Imam Syafi'i pun sama. Maknanya perbincangan dalam ilmu fiqh. Sama juga dalam bincang bab akidah, maka kita akan bertemu dengan tokoh-tokoh mazhab tadi. Baik. Jadi kalau kita bincang bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka khususnya bila bincang bab Imam Ghazali, kita akan merujuk kitab ataupun buku yang dirujuk oleh Imam Ghazali menyentuh Imam Asy'ari untuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maknanya Ahlussunnah wal Jamaah merujuk pada imam yang ramai ataupun ulama-ulama seluruh dunia berhimpun, berkumpul, berpegang pada satu pegangan. Jadi kita nak sambung balik, tuan-tuan dan abang-abang semua. Maknanya kalau kita bincang dalam bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan sebenarnya kita dah bincang kat masjid, kat surau, cuma kita bila merujuk pada buku Imam Ghazali ataupun kitab Ihya, kita akan melihat pandangan beliau tentang akidah bagaimana. Baik, kita saya sambung balik. Saya sambung di muka surat, buku saya ni muka surat 21. Buku ni buku lama. Buku entah kalau buku pun dah hilang dah. Tuan-tuan, kalau buku saya ni saya menggunakan buku yang ni dah. Buku
Bimbing nampak tak? Ini, okey, ni buku bimbingan Imam Ghazali. Kitabnya dah lama dah Ustaz Wan. Maknanya buku ni apa? Covernya hilang tak ke mana dah. Ni ada cover dan isinya tak di tempat lain. Maknanya dia dah terpisah dan nak kata bukunya dah lama dah. Dan sama tuan-tuan dan abang-abang, ibu-ibu, dan bahawasanya Allah Ta'ala itu maha menghendaki ke atas semua yang dijadikannya. Mana semua ada buku ke Ustaz Wan? Kita akan rujuk buku yang sama. Ada insya-Allah. Okey. Dan bahawasanya Allah Ta'ala itu maha menghendaki ke atas semua yang dijadikannya dan maha pengatur terhadap segala yang diciptakannya. Tuan-tuan, abang-abang semua, ibu-ibu, bila kita merujuk kepada Allah Ta'ala, Allah saja bukan saja menghendaki, tetapi Allah maha pengatur terhadap segala yang diciptakannya. Sebab itulah kalau kita bincang dalam pemahaman golongan-golongan etis contohnya, mereka kadang-kadang kalau kita melihat etis ni bukan sahaja mereka tidak mengakui Tuhan, namun ada juga di segelintir etis yang mana mereka mengakui adanya Tuhan. Tetapi dari aspek pengaturan ataupun dari aspek menguruskannya, mereka menidakkan. Contohnya kenapa tuan-tuan dan abang-abang, ibu-ibu semua, maknanya sebab bagi golongan etis yang cerdik, contoh ahli saintis, mereka tahu bahawa Tuhan ataupun adanya pencipta alam. Dengan teori-teori yang berbagai, contohnya teori Big Bang. Kewujudan alam ini melalui teori-teori yang letupan teori yang Big Bang. Maknanya bila letupan tadi menunjukkan bahawa letupan tadi bukan hanya sekadar letupan. Kalau kita pernah dengar bahawa alam ni diletupkan oleh satu teori, satu letupan yang besar dan dia bertebaran. Dan bertebaran ni merujuk pada saintis mengatakan bahawa dia bukannya bertebaran secara tanpa ada peraturan. Mesti diatur oleh satu kuasa. Kenapa? Sebab kalau dia teratur dengan cara rawat ataupun secara tak teratur, maka alam ni tidak akan ada sistemnya. Maka sebab itulah golongan etis yang percaya adanya Tuhan, tetapi ada golongan ni, satu golongan mengatakan tidak ada Tuhan, tetapi ada satu golongan mengatakan adanya Tuhan, tetapi tidak mengatur alam. Sebab itulah kita tengok dalam perbahasan Imam Ghazali bahawa Allah ni bukan saja menciptakan, tetapi Allah ni maha mengatur. Kalau tidak ada peraturan, nescaya alam ni akan musnah. Tiada boleh berlaku sesuatu pun dalam kerajaannya atau kekuasaannya, melainkan dengan ketentuannya dan kudratnya, tuan-tuan dan abang-abang. Kalau kita tengok sekarang, alam sekarang ni, tuan-tuan, ibu-ibu yang mati Allah sekalian, bagi golongan-golongan etis, ataupun dipanggil sebagai golongan hipis, mereka kata sekarang alam ni dah berubah. Kalau dahulu kita tengok, kalau di Malaysia ni bulan 12, bulan 11, musim tengkujuh. Tengkujuhnya di mana? Tengkujuh di sebelah timur. Itu Kelantan, ataupun Terengganu. Tidak akan berlaku hujan di sebelah barat. Namun kalau tengok pada alam sekarang ni dah berubah. Sama juga di Eropah ataupun di negara yang beriklim 4 musim. Dan sudah ada berlaku di mana musim sejuk berlaku pada bulan yang tidak sepatutnya. Berlaku kaji di bulan 3, bulan 4 sudah ada. Sama juga ada tengok di Timur Tengah. Sudah ada turunnya salji. Maka alam ni bagi golongan etis mengatakan apa? Mereka mengatakan bahawa the God must be crazy. Kenapa? Sebab Tuhan ni sudah tidak mampu mengatur alam dengan baik. Itu golongan-golongan thinker tadi. Mereka meletakkan bahawa Tuhan ni bukan saja tidak mengatur, tetapi kalau pengaturannya pula tidak tepat. Sebab tu kalau tengok kat sini, Imam Ghazali jelaskan bahawa Allah ni maha berkuasa dan sekiranya Allah tidak menentukan ataupun tidak bawah kekuasaan Allah, alam ni akan musnah. Dengan hikmahnya dan pemahamannya, apa yang dia kehendaki akan berlaku, dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan berlaku. Tuan-tuan, yang ni selalu kita baca surah Yasin kan, kun fayakun. Dan Allah bila mana Allah hendak, Allah hanya mengatakan kun, maka akan jadilah sedemikian. Tidak akan ada yang dapat menentang perintahnya dan tidak akan ada sesiapa yang dapat menolak terhadap hukuman Allah. Sebab tu dia tengok bila Nabi jelaskan bahawa sekiranya ada seluruh alam dia berkumpul untuk menidakkan apa yang Allah hendak, sekiranya Allah mengatakan tidak, maka tidak akan berlaku. Pun sama, sekiranya Allah menghendaki sesuatu perkara itu berlaku, namun ditentang ataupun semua alam, semua manusia, semua makhluk berkumpul untuk menidakkan apa yang Allah hendak, maka kehendak Allah itu adalah yang lebih Allah tentukan dan lebih utama. Dan bahawasanya Allah Ta'ala itu maha mendengar dan maha melihat. Tidak ada satu pun yang bakal terhalang dari pendengarannya. Sesuatu yang terdengar sekalipun yang amat samar. Ayat ini selalu dengar surah Al-Baqarah. Bila Allah jelaskan, wa iza sa'alaki ibadi
anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, bagi tahulah ya Muhammad, sesungguhnya aku ni amat dengar, amat dekat. Sebab itulah tuan-tuan, abang-abang, ibu-ibu, bila mana kita ada masalah, maka perlulah merintih. Sebab apa? Sebab Allah ni maha mendengar. Lebih-lebih lagi pada malam Jumaat ini, tuan-tuan, abang-abang, ibu-ibu, kita bangkit untuk berqiyamul lail, untuk merintih. Bukan saja untuk merintih, tetapi untuk kita menadah tangan, memohon kepada Allah, dan juga sebagai tanda perhambaan kita kepada Allah dengan berdoa kepada Allah. Sebab apa? Sebab tidak ada penghalang antara kita dengan Allah. Walaupun alam ni sebesar-besar alam, walaupun kita tengok makhluk ni berjuta-juta, berbilion, orang kata, tapi Allah ni maha mendengar dan juga maha melihat apa yang kita inginkan. Dan tiada satu pun yang bakal tertakbir dari pemandangan Allah, sesuatu yang terlihat sekalipun yang amat halus. Pendengarannya tidak akan terhalang kerana jauh, dan pemandangannya juga tidak akan tertolak kerana gelap. Pendengarannya dan juga pemandangannya tiada menyerupai pendengaran dan pemandangan makhluknya, sebagaimana zatnya juga tidak menyerupai zat makhluknya. Tuan-tuan dan abang, Imam Ghazali membahaskan lagi tentang bagaimana Allah melihat. Bagaimana Allah melihat makhluknya dalam keadaan, walaupun dalam keadaan gelap gelita, walaupun dalam keadaan yang hitam, namun Allah maha melihat. Maknanya nak jelaskan ke sini kepada kita bahawa pendengar Allah ni tak sama dengan makhluk. Sama juga kan, kalau kita tengok, kalau dulu dah nak mendengar ni kita akan gunakan telinga, kan istilah dulu. Tapi zaman kita sekarang, kita semestinya nak bercakap pun tak perlu kepada mulut, sebab kita sudah ada speaker, sudah ada mic. Maka sebab itulah kita kena faham apa yang dicatat bila Allah jelaskan dalam Al-Quran, menceritakan tentang bagaimana Allah melihat, maka kita letakkan maknanya kepada Allah. Tidak perlu kita huraikan sampai melihat kepada Allah yang menyamai dengan makhluk. Itu adalah na'udzubillah. Kita tak perlu bahas. Kita hanya menerima apa yang Allah jelaskan, apa yang Nabi terangkan, apa yang salafus saleh jelaskan tentang bagaimana sifat Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Baik tuan-tuan. Dan seterusnya pula, dan bahawasanya Allah Ta'ala itu maha berkata-kata. Sama juga dalam bab berkata-kata, dia tak sama dengan makhluk, kan? Maknanya samalah juga dengan kita, kan? Untuk manusia berkata, kita perlu kepada mulut, kan? Dan makhluk walaupun perlu kepada mulut, setiap makhluk Allah ni berbeza-beza mulutnya. Kita tak sama makhluk kita dengan haiwan, kan? Kita tak sama makhluk kita dengan gajah, contoh, kan? Masih lagi menggunakan mulut, tetapi perbezaannya bergantung kepada makhluk tadi. Sama juga seperti yang saya terangkan tadi. Kalaulah perkata itu sifatnya mesti ada mulut, maka kita akan tengok bagaimana radio bercakap, kan? Bagaimana mic yang mengeluarkan suara, bagaimana kita kata apa lagi, bagaimana telefon mengeluarkan suara. Maksudnya apa dia tuan-tuan? Maknanya bercakap tadi ataupun bertutur tadi perlu difahami dalam kacamata yang luas. Sama juga bila kita memahami, kita jelaskan bahawa Allah ni maha berkata-kata, kita tidak perlu fikir, tak perlu imagine, kan? Bagaimanakah Allah ni ada mulut ke, bagaimana adakah Allah ni ada suara ke, bagaimana suaranya, maka yang itu kita ketepikan. Yang perlu kita faham, kita sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah hanya menerima seadanya ataupun mengikut apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Allah ni maha memerintah, Allah maha melarang, Allah maha mengingatkan dan juga mengancam. Dan bahawasanya Al-Quran diturunkan oleh Nabi kepada Nabi Muhammad, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan juga Zabur kepada Nabi Daud. Itu adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan ke atas para rasulnya alaihi wassalam. Dan setiap Taurat, setiap kitab tadi berbeza-beza. Kenapa? Sebab dia mengikut kepada situasi masyarakat dan syariah masyarakat pada masa itu. Maka Rasulullah, umat Nabi, Rasulullah diturunkan Al-Quran untuk seluruh umat. Kenapa? Sesuai dengan masyarakat sekarang, sesuai dengan masyarakat akhir zaman. Maknanya sebab masyarakat akhir zaman adalah seluruh dunia. Sedangkan kalau kita tengok untuk kitab Injil, khususnya untuk agama Kristian, dia hanya untuk masyarakat Kristian. Taurat untuk orang Yahudi, maka syariahnya berbeza-beza. Maka diturunkan kata para rasulnya alaihi wasallam, membawa percakapannya, maknanya membawa apa yang Allah jelaskan, itu wahyu,
yang merupakan sifat bagi zat Allah dan bukanlah sifat bagi makhluk. Dijelaskan kat sini tuan-tuan, abang-abang. Maknanya kat sini kita perlu jelaskan, perlu faham antara sifat makhluk dan juga dengan sifat Allah. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalamullah yang bukan makhluk. Kalamullah maksudnya apa yang Allah jelaskan. Maknanya apa yang Allah inginkan diterjemahkan ataupun dihantar oleh malaikat kepada Rasulullah dan ditunjuk melalui Al-Quran. Dan Al-Quran ni pula bukan makhluk. Perbincangan bab makhluk ni, Al-Quran sama ada makhluk ataupun tak, ini dah settle dah. Di sini telah disettle oleh Imam Ahmad. Bagi kita masyarakat awam, kita tak payah bincang lah. Ini dah dibincang oleh para ulama dahulu dah. Sehingga ia boleh binasa dan bukan pula sifat bagi makhluknya sehingga ia boleh punah. Baik. Dan bahawasanya Allah Ta'ala itu Maha Esa. Tiada sesuatu yang ada selainnya. Melainkan bersifat hadis yang ini baru. Yang ini kita boleh faham tentang melalui surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuan-tuan dan puan-puan semua, ibu-ibu, ada satu hadis ada lebih kurang tentang maksudnya. Ada seorang sahabat bila mana dia berdoa, dia menggunakan kalimah surah Al-Ikhlas. Bagaimana doanya? Allahumma inni as'aluka anta ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bila Rasulullah mendengar doa yang diucapkan oleh sahabat yang ini, apa kata Rasulullah? Doa kamu insya-Allah dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Sebab dia menggunakan sebab dia bertawasul dengan asma al-husna Allah. Tuan, abang-abang, ibu-ibu boleh guna ayat ni. Boleh guna doa ni atau doa pembukaan. Penutup pun boleh, masa buka doa pun boleh. Bagaimana? Kita mulakan dengan doa Allahumma inni as'aluka anta ahad. Apa maksudnya? Ya Allah, ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu. Allahumma inni as'aluka anta ahad, Allahu samad. Dia ambil kalimah tadi. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Mana dia sambung daripada kalimah ahad habis sampai akhir surah Al-Ikhlas tadi. Cuma ditambah, tuan-tuan, abang-abang, ibu-ibu, ditambah kat sini bukan ditambah sebagai tambah Al-Quran, tetapi tambahnya dalam bentuk doa. Memang kita tak boleh tambah atau kurang Al-Quran, tapi dalam bab doa yang ini, kita niat berdoa, kita tambah sebagai tanda kita berdoa, maka dibolehkan. Bagaimana? Ataupun mulakan ayat bahasa Melayu pun boleh. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau, wahai Tuhan yang ahad, Allahu samad. Jadi tuan-tuan dan abang, ibu-ibu boleh gunakan ayat ini, doa ni. Dan bahawasanya Allah Ta'ala itu Maha Esa. Esa di sini bermaksud tunggal, tuan-tuan. Dia bukan kalau kita terjemah satu, dia akan beri maksud ada dua, ada tiga, ada empat. Maka sebab itulah kita tengok dan terjemahan mana-mana buku ataupun terjemahan kitab ilmu agama ni dia akan terjemah Allah tu Maha Esa, kan. Kalau kita tengok qul huwallahu ahad, ahad juga kalau tengok terjemahan biasa, ahad juga menunjuk satu. Tetapi bila nak terjemahkan dan beri maksud pada Allah, kita tidak menggunakan kalimah ahad tu sebagai satu, tetapi menggunakan kalimah Allah itu Esa. Kenapa? Sebab tadi kalau kita kata satu, maka dia akan ada dua, tiga dan sebagainya, ataupun zero. Tetapi bila mengatakan Esa, maka tidak akan ada dua atau sebelumnya. Sama jugalah kalau kita kata kita ada anak tunggal, maksudnya orang dah faham dah, kan? Mana ini tidak ada anak dua, tiga, kan? Di mana dia hanya ada anak seorang saja, itu anak tunggal. Tapi kalau kita kata kita ada anak pertama, maka dalam pemikiran otak orang, dia akan tahu bahawa kita ni ada anak dua, tiga dan sebagainya. Baik, dan bila Allah kata Allah tu Maha Esa, dia ada sesuatu yang ada selainnya. Melainkan semuanya itu adalah bersifat hadis. Hadis maksudnya yang baru. Hadis juga merujuk pada percakapan, tapi hadis di sini merujuk pada benda-benda yang baru yang terjadi dengan perbuatan Allah, yang menerima dari keadilannya dan rupa yang paling sempurna, paling lengkap dan paling adil. Maknanya Allah buat makhluk ni adalah sesuatu yang sempurna dah. Kan, kita tak perlu think, orang Kelantan panggil apa, tak perlu think ataupun tak perlu takwil, kan. Kenapalah Allah ciptakan durian ni buahnya berduri, contoh, kan. Kenapa Allah ciptakan timun ni daulah besar, lepas tu dekat lantai, dekat tanah, kan. Kenapalah Allah ni cipta orang di Nusantara kulitnya macam ni, rendahnya pula macam ni, hidungnya pula macam ni, kan. Kita hanya perlu terima dan perlu kita kaji. Kenapa manusia di sebelah timurnya kulitnya macam ni, kedudukan tingginya, tinggi rendahnya macam ni, matanya macam ni, rambutnya macam ni. Kita perlu
memahami dalam bentuk kita buat pengkajian. Bukannya kita terus mentakwil ataupun terus petikai itu tak. Maka kita nak faham. Sebab apa? Sebab ada benda yang Allah nak kita fikirkan. Kan? Contoh apa Allah kata? Fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kita ni, adakah kamu tidak memikirkan? Contoh mudah tuan-tuan dan abang-abang semua kan. Contoh kan, bila kita minum air kan, bila kita minum air dan masuk dalam perut dan leher kita ni sebenarnya kita tak tahu kan, yang mana satu air tadi akan menjadi bahan tumbuhan, mana satu air tadi akan menjadi zat kepada kita kan. Sama juga bila kita makan, kita tak tahu mana satu yang buat tumbuhan dan sebagainya. Dalam bab itu pun kita tukar untuk nak memahami pun ataupun nak buat, maka bagaimana pula sekiranya ada orang yang mempertikaikan tentang kewujudan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Baik. Dan bahawasanya Allah Ta'ala itu maha bijaksana dalam segala perbuatannya. Dan Allah maha adil. Dalam segala keputusannya. Kadang-kadang ni kita ni bila Allah datangkan ancaman, kita kadang-kadang mempertikaikan takdir Allah. Lebih lagi kalau ia melibatkan kematian. Kan, Allah kita tengok, kenapalah kan, Allah datangkan ancaman, Allah datangkan dalam bentuk ujian yang betul berat. Kenapa Allah datangkan berbagai masalah untuk diriku kan? Adakah Allah tidak menyayangi diriku kan? Kita pertikaikan sampai tahap macam tu kan. Maka dari itu kita perlu memahami dan bahawa hikmah Allah datangkan sesuatu perkara atau kejadian ada sebab dan juga ada hikmah. Dan salah satunya apa dia? Untuk kita sabar dan juga untuk Allah Allah hendak tingkatkan darjat kita. Dan segala sesuatu yang selain pada Allah dari bangsa manusia, jin, malaikat, langit, bumi, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda padat yang dapat dilihat atau dapat dirasakan, semuanya itu adalah sesuatu yang baru yang dicipta oleh Allah dengan kekuasaannya daripada tidak ada menjadi ada. Tuan-tuan, kat sini Imam Ghazali bahaskan tentang alam ini. Daripada sesuatu yang tak ada, maka Allah jadikan. Dan maknanya benda yang tak pelik kan, mudah bagi Allah. Benda yang tak ada kepada ada itu pun Allah boleh buat. Sekiranya apa pula benda yang dah ada, Allah nak bangkitkan di alam akhirat tu lagi mudah bagi Allah. Baik. Dan dijadikan Allah pula dalam bentuk yang paling sempurna. Yang pada asalnya tidak ada. Sebab yang ada di dalam azab itu hanya zat Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dan selainnya tidak ada bersama-samanya. Maka kat sini ni, Imam Ghazali dikasihkan apa dia? Allah cipta kita dengan paling sempurna. Kan paling sempurna macam mana tuan-tuan kan? Kita tengok sudahlah. Kan contoh buat makan kan? Bila kita makan abang-abang, tuan-tuan, ibu-ibu kan, bila kita makan Allah cantik tengok kejadian macam mana Allah cipta kan Maksudnya mulut kita di depan kan, hidung kita pula di depan kan, lidah kita pula di depan. Katakanlah bagaimana sekiranya hidung kita ni duduk kat belakang kan, di sebelah diri. Kan ataupun mulut kita ni di sebelah atas kepala kan. Kita nak makan macam mana? Sekarang ni kalau kita nak makan, kita akan menasi, kita terus masuk ke mulut dan pada masa sama hidung kita akan bertindak untuk bau. Untuk panggil apa? Untuk menghidu adakah makanan ini basi ataupun tak. Dan lidah tadi untuk merasai kan. Dan gigi kita akan mengunyah untuk menelan. Tengok betapa very systematicnya kejadian Allah. Kadang-kadang sebenarnya kita tak terfikir pun kan. Bagaimana sekiranya hidung tu dekat sebelah belakang. Macam mana kita nak hidu dulu baru makan? Kan susah kan. Ataupun dia kata mulut kita tadi duduk sebelah atas kan. Tiba-tiba hujan. Macam mana kita tutup? Mana susah. Maknanya kejadian Allah tu dah cantik dah. Di depan muka, makan di depan senang ambil. Itu cantiknya kejadian Allah. Maka sebab tu dah Allah kata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka bila kita memikirkan tentang keadaan kita ni, maka kita akan bertambah keimanan kita kepada Allah. Maka Allah telah menjadikan makhluk sesudah itu sebagai tanda kekuasaan Allah untuk merealisasikan apa yang terdahulu dari kemahuannya. Salah satu Allah cipta kita ni ada untuk apa? Untuk Allah menyatakan kepada kita ni bahawa Allah ni maha mencipta. Allah ni adalah Tuhan yang berhak untuk dicipta. Dan apa yang ditentukan di dalam azan dari terimanya bukan kerana dia berhajat. Namun tuan-tuan kena jelas kat sini. Allah cipta kita ni semua bukan Allah ni untuk berhajat kepada kita. Kena faham kat situ. Kadang-kadang kalau kita kata, kita ingat tuan-tuan, abang-abang, ibu-ibu semua, saya kadang-kadang duduk berdialog dengan golongan etis dan juga golongan-golongan dipanggil sebagai golongan kritikal ataupun dipanggil satu lagi golongan agnostik. Golongan ini selalu mempertikaikan tentang Tuhan, tentang malaikat, lebih-lebih lagi membincangkan tentang perkara yang gaib.
Dia kata Allah ni sebenarnya boring di seorang-seorang. Contoh, dia menggunakan bahasa kanak-kanak ni menggunakan bahasa yang kita kata Masya Allah. Tapi itulah kalimah mereka, sebab mereka terpengaruh dengan banyak perkara-perkara dalam internet. Bab-bab akidah ni mereka dah dan bab akidah mereka tak kuat. Lepas tu bila bincang pula bab akidah dalam internet, dia jumpa dengan macam-macam masyarakat, macam-macam bangsa, macam-macam golongan idea kan. Mereka menggunakan bahasa demikian. Dia kata Allah ni boring, dia kata. Sebab itulah Allah mencipta makhluk. Supaya apa? Supaya Allah ada makhluknya. Makhluk-makhluk ni pula mengakui kejadian Tuhan. Itu kalimah-kalimah. Dia kan tengok kat sini, Imam Ghazali jelaskan, Allah mencipta manusia, mencipta makhluk ni bukan kerana dia berhajat penciptaan itu atau memerlukannya. Bila Allah berkehendak untuk menjadikan atau menciptakan atau membebankan, bukanlah itu merupakan suatu kewajiban ke atasnya. Begitu pula bila dia memberikan nikmat dan membuat kebaikan, bukanlah juga disebabkan sesuatu kemestian ke atasnya. Tuan-tuan kan, maknanya bila Allah bagi nikmat kepada kita, bukan sebab kita lakukan ibadat kepada Allah, tak. Bukan bila aku kuat ibadat ni maka Allah akan bagi. Kalau kita meletakkan sedemikian, maka maknanya kat sini Allah akan mengikut apa yang kita buat. Sebab tu ulama-ulama bahas benda ni amat detail dan juga amat dalam. Kita kena jelaskan. Maksudnya apa tuan-tuan ibu-ibu, mana kita kena faham ibadat yang kita buat ni tak semestinya ya Allah akan balas apa yang kita buat. Kalau kita meletakkan sedemikian, dia akan menjadikan bahawa Allah ni mesti buat, kan? Sedangkan kita buat sesuatu ni untuk apa? Kita buat ni untuk mendapatkan rahmat Allah. Bila kita mendapatkan rahmat Allah, sebab itulah kita kena jelas dan kena faham. Ikut arahan Allah untuk mendapatkan rahmatnya. Kita tidak melakukan apa yang Allah larang untuk mendapatkan rahmat Allah. Saya nak berkongsi dengan satu hadis. Satu hari, ini hadis pada Muaz bin Jabal. Satu hari Rasulullah bertanya kepada sahabatnya yang bernama Muaz bin Jabal. Dia kata, "Wahai Muaz, tahukah kamu apakah hak Allah yang perlu dilaksanakan oleh hamba-Nya? Hak Allah. Apakah hak Allah yang perlu dilaksanakan oleh setiap hamba?" Maka Muaz bin Jabal jawab, "Wallahu a'lam." Ini bagaimana para sahabat, kan? Bila tidak tahu ataupun tidak tahu dan tidak ada ilmu, mereka terus akan kata, "Wallah wa Rasulullahu a'lam." Kan? Tapi kalau kita ni tak tahu ni, kita cuba nak jawab juga walaupun tak tahu. Tetapi para sahabat terus panggil apa? Mereka ni amat jujur dengan ilmu. Dan dia kata apa? Wallahu a'lam. Dan apa kata Rasulullah? Mereka hendaklah menyembah. Maksudnya para hamba ni hendaklah menyembah Allah tanpa mensyirikkan Allah. Itu yang pertama ni, kan? Yang tadi yang Rasulullah tanya Muaz, "Wahai Muaz, tahukah kamu apakah hak Allah yang perlu dilaksanakan?" Itu jawab Rasulullah apa dia? Iaitu kita semua ni hendaklah menyembah Allah tanpa mensyirikkan Allah. Itu hak Allah kepada hak Allah yang perlu kita laksanakan. Dan Rasulullah tanya lagi, tanya Muaz bin Jabal, "Ya Muaz, apakah hak hamba yang dijanjikan oleh Allah?" Ini hak tadi menyentuh tentang hak Allah. Ini pula hak hamba yang dijanjikan oleh Allah. Kan? Apa dia? Yang Muaz cakap, "Wallahu a'lam." Dan Rasulullah beritahu, Allah tidak akan mengazabkan hamba-Nya yang tidak mensyirikkan Allah. Itulah salah satu caranya untuk kita mendapatkan rahmat Allah. Bagaimana? Dengan kita tidak mensyirikkan Allah. Maka Allah akan beri hak kita ni, hak seorang hamba apa dia? Allah tidak akan menzalimi. Dalam keadaan zalim ni tuan-tuan, ibu-ibu, abang-abang, perlu memahami zalim dan juga keadilan Allah. Kita jangan fikir Allah ni zalim dalam konteks mata kita atau otak kita, kan? Kita kena faham contoh mudah. Bila kan selalu orang kata bila Allah bagi nikmat tu tandanya Allah sayang pada kita, kan? Dan bila Allah bagi musibah pada kita, orang-orang kata kita ni dilaknat oleh Allah. Itu tak betul. Sebab musibah dan nikmat bagi kita dan juga kita ahli sunnah wal jamaah ni, dia juga bagi pemahaman untuk diri kita semua dan juga Allah. Allah jelaskan dan Rasulullah jelaskan bahawa nikmat dan juga musibah itu adalah ujian. Kita ni sahaja manusia yang meletakkan ujian, musibah itu ujian, nikmat itu bukan ujian. Itu tak betul. Maka kita ni jelas, tuan-tuan dan abang, bila dapat ujian, kita bersyukur juga. Bila dapat nikmat pun bersyukur kepada Allah. Baik, silakan kat sini. Dan bahawasanya Allah Azza wa Jalla memberi pahala kepada hamba-hamba yang beriman ke atas segala ketaatannya. Dalam bab yang ni, dalam bab ketaatan, Allah jelaskan Allah bagi pahala. Itu sebagai sumber, sebagai pemahaman dan juga sebagai motivasi. Bila buat sesuatu, maka bila buat ketaatan, maka perlu ada pahala.
Apa dia katakan ketaatan kat sini? Ialah sebab kemurahhatian dan janji Allah, bukan sebab kewajipan atasnya. Jadi tuan-tuan, keadilan tadi. Kan? Maka kat sini Imam Ghazali jelaskan bahawa Allah beri pahala ni bukan atas dasar kewajipan, tetapi atas dasar ketaatan kita kepada Allah. Jelas tadi, saya jelaskan hadis Mu'adz bin Jabal tadi. Bagaimana kita nak mendapatkan rahmat Allah, itu kita tidak mensyirikkan Allah. Dan bagaimana hak kita pula kepada Allah, Allah beri hak kita kepada mana hak Allah kepada hamba-Nya, apa dia? Bila mana Allah tidak menzalimi diri kita. Kerana tidak wajib atas Allah sesuatu pun terhadap manusia. Mana tidak ada kewajipan untuk Allah. Kan bila mana kita buat ni, maka Allah mesti bagi. Jangan letak kat situ. Tuan-tuan dan abang-abang, kalau kita letakkan kat situ, itu adalah sebahagian daripada kita ni berkehendak kepada, seolah-olah Allah ni berkehendak. Amin. Begitu pula tidak wajib atas Allah satu hak pun kepada manusia, melainkan hak Allah yang merupakan ketaatan menjadi wajib mutlak atas manusia. Dan kewajipan itu ditentukan setelah penerimaannya dari para nabinya alaihi wassalam, dan bukan dengan secara akal fikiran belaka. Untuk urusan ini, Allah telah mengirimkan para rasul kepada mereka dan telah melengkapkannya dengan berbagai-bagai mukjizat yang nyata. Untuk memberi kefahaman itu tanda Allah sayang kepada hamba-Nya, dan supaya hamba-Nya tidak sesat, mendapat nikmat dan mendapat rahmat Allah, maka Allah datangkan, Allah bangkitkan seorang rasul ataupun rasul, dan juga para nabi. Dan para nabi pula datang pula sesuai dengan makhluknya ataupun sama dengan manusia. Tak didatangkan dengan jin, tak didatangkan malaikat. Supaya apa? Supaya kita ni boleh memahami dan kita boleh terima dengan mudah. Kan? Bayangkan tuan-tuan, abang-abang semua, tiba-tiba Nabi yang datang ke satu kampung bukan manusia, tetapi dengan rupa para jin ataupun malaikat. Kan? Maka mestilah orang kampung tadi lari ditampukan. Kenapa? Sebab dia nampak hantu ataupun jin. Lagi pula, kalau datangnya jin ataupun malaikat, maka manusia akan mempertikaikan. Sebab sifat manusia dengan malaikat tidak sama. Malaikat tidak makan, contoh kan. Malaikat tidak makan, malaikat tidak kahwin. Malaikat tidak minum, tidak tidur, tidak penat dan sebagainya. Dan sekiranya itulah malaikat yang datang sebagai Nabi yang akan mengajar kepada manusia, kalau beribadat tidak boleh tidurkan. Kan pening kan? Kenapa? Sebab dia tak sama. Sebab tu cantiknya Allah ciptakan atau utusnya manusia tadi di kalangan manusia, bukannya di kalangan jin ataupun malaikat. Baik. Para rasul itu pula telah menyampaikan perintah dan larangan Allah serta janji dan ancamannya. Para malaikat, para nabi dan juga rasul, dia akan sampaikan dua benda, iaitu larangan Allah dan juga nikmat dan apa yang Allah akan bagi. Maknanya larangan dan juga ancaman. Maka dengan itu wajiblah atas makhluk membenarkan apa yang mereka membawanya. Dengan syarat-syarat sebagai rasul, maka wajib atas kita terima. Ataupun merujuk sekarang sebagai hadis. Nabi Muhammad, dan bahawasanya Allah SWT telah mengutus Nabi yang ummi, ini terujuk kepada Nabi Muhammad. Dan bahawasanya Allah SWT telah mengutus Nabi yang ummi, itu bermaksud tidak pandai tulis atau membaca. Tuan-tuan dan abang-abang, kat sini dia merujuk pada tidak pandai membaca dan menulis. Itu maksud ummi, kan? Kita jangan mengatakan, jangan terjemahkan kalimah itu sebagai buta atau salah. Sebab kita nak ada adab kepada Rasulullah, adab kepada Nabi. Bila menterjemahkan kalimah ummi, kita tidak boleh mengatakan bahawa Nabi ni buta huruf, kan? Sebab apa? Sebab bila mana kalau kita terjemahkan Nabi sebagai buta huruf, sebab buta huruf ni dia sama dengan bodoh, kan? Kan Nabi adalah seorang yang genius. Cuma Nabi ditakdirkan oleh Allah supaya tidak boleh ataupun tidak pandai menulis dan membaca sebab ada hikmah. Salah satu hikmahnya apa dia? Sekiranya orang diutuskan ataupun dijadikan Nabi pandai menulis ataupun membaca, nescaya orang-orang ataupun musuh-musuh Islam akan menganggap Al-Quran itu dicipta atau ditulis oleh Rasulullah. Yang itu antara hikmahnya. Tuan-tuan dan abang-abang, mana ada sebab dan hikmahnya. Walaupun Nabi adalah seorang ummi, namun Nabi adalah seorang genius, seorang cerdik pandai. Nabi bukan saja hebat dari ilmu kewargaan, tapi hebat sebagai ketua negara, ketua ketenteraan, ketua ekonomi dan banyak lagi. Dan Nabi juga pada keturunan Quraisy, keturunan ulama ataupun keturunan yang hebat-hebat, keturunan yang mulia. Iaitu Nabi Muhammad SAW. Perutusan Muhammad itu kepada sekalian bangsa Arab dan juga Ajam. Ajam ni merujuk kepada bangsa yang bukan Arab. Mana merujuk kepada kita lah, mana orang bukan Arab.
Dan juga bukan saja kepada jin, bukan saja kepada manusia, tapi juga kepada jin. Dan dengan perutusannya, maka berakhirlah semua perutusan para rasul dan para nabi. Itu paling penting juga. Bila datangnya rasul juga menunjukkan tentang bahawa berakhirnya nabi-nabi yang lain. Maknanya tidak ada lagi nabi atau rasul yang diutuskan selepas Rasulullah. Baginda menjadi penyudah sekalian para rasul, pembawa berita yang menggembirakan. Sebab Nabi dia bawa dua benda. Satu, perkhabaran yang gembira, dan juga yang kedua adalah azab pada Allah. Dan yang menakutkan dan penyeru kepada jannah Allah dengan izinnya dan sebagai berita yang memberikan cahayanya. Allah menurunkan ke atas baginda kitabnya yang penuh hikmah, itu yakni Al-Quran, yang memberikan penerangan tentang agama Allah yang lurus dan menunjukkan ke jalan siratul mustaqim, yakni jalan betul. Allah telah mewajibkan ke atas semua makhluk agar mempercayai baginda dengan apa yang diberitakannya. Dan bahawasanya hari kiamat, dan Rasulullah juga, tuan-tuan dan abang-abang, ibu-ibu, di awal dakwah Nabi di kota Mekah, Nabi membawa 3 pendekatan ataupun tiga elemen utama. Ataupun 3 penerangan aspek akidah. Apa dia? Nabi menyuruh orang Quraisy ataupun sahabat-sahabatnya agar beriman kepada Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah Nabi menyeru kepada masyarakat pada masa itu agar beriman kepada Rasulullah. Itu yang kedua. Beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah. Dan yang ketiga adalah meyakini dan beriman tentang adanya hari kiamat. Adanya di awal Islam, dakwah Islam di kota Mekah, Nabi tekankan 3 perkara ini. 3 elemen akidah yang ni Nabi tekankan. Pertamanya tentang Allah itu esa, supaya masyarakat Arab pada masa itu tidak menyembah kepada Allah, iaitu tidak menyembah berhala. Yang keduanya mengakui bahawa Nabi itu adalah Rasul, supaya mereka mengatakan bahawa Nabi adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi selepas Rasulullah. Dan yang ketiga apa dia adalah meyakini, yakin tentang adanya hari kiamat. Orang Quraisy pada masa itu, penyembah berhala, mereka memang anti kepada ajaran Islam yang ini, terutamanya dalam yang ketiga. Kenapa? Sebab mereka melakukan kezaliman. Sebab itulah mereka menolak apa ajaran tentang hari kiamat. Baik. Dan bahawasanya hari kiamat itu pasti akan tiba juga. Kita yakin tuan-tuan dan abang-abang. Kenapa kita kena letakkan hari kiamat itu akan datang? Supaya kita ni bila membuat satu perkara, kena ada sifat memahami tentang adanya halal dan haram. Kenapa? Sebab kalau kita main gedah je tanpa tengok pada halal dan haram, kita akan dibangkitkan hari kiamat dan akan dipersoalkan. Itu pentingnya kan. Pentingnya kita orang Islam, Nabi mengajar kepada kita tentang apa? Tentang world view Islam dan juga supaya kita ada mission yang pandangan jauh. Pandangan jauh kita apa dia? Pandangan jauh kita bukan sahaja di dunia, tetapi pandangan kita sehingga ke hari kiamat. Maksudnya apa dia, tuan-tuan, abang-abang, ibu-ibu? Mana setiap tindakan kita ni kena ada nilai kebaikan dan juga kena tengok nilai kepada apa dia? Baik dan buruk. Tidak boleh diragukan lagi bahawasanya pada hari itu Allah Subhanahu Wa Taala akan membangunkan segala sesuatu yang telah mati, serta mereka kembali hidup semula seperti keadaan mereka sebelum itu. Ada ulama mengatakan bahawa manusia akan dibangkitkan berdasarkan amal ibadah. Ada juga yang akan dibangkitkan berdasarkan kaum Nabi masing-masing. Nabi Muhammad, kaum Nabi Muhammad dikumpulkan kat sini. Namun dibangkitkan berdasar amal ibadat. Ada yang dibangkitkan dengan kepala di bawah, kakinya di atas. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan bercahaya. Maknanya berdasarkan amal ibadat. Baik, dan bahawasanya Allah Ta'ala telah menciptakan syurga yang disediakan sebagai tempat tinggal yang kekal bagi orang-orang yang dekat sini. Tuan-tuan, abang-abang, ibu semua, kita kena yakin. Walaupun manusia tak mati lagi, tetapi Allah telah mencipta syurga sekarang. Dan Allah ciptakan syurga dan Allah ciptakan neraka. Dan walaupun tak ada penghuni, tetapi kita kata tak ada penghuni. Tapi dalamnya sudah ada makhluk kan. Jadi orang juga dia tengok, tuan-tuan, abang-abang kan. Saya duduk bincang dengan geng-geng agnostik kan. Ada pelajar ni tanya saya lah, tanya Ustaz kan ini pun pelajar saya masa duduk belajar kat UiTM dululah kan adalah pelajar yang kelas kan. Dia kata, Ustaz, kenapa Allah ciptakan syurga kan, kenapa Allah ciptakan neraka sedangkan manusia ni tak mati lagi kan. Adakah itu satu yang membazir? Dia tanya macam tu. Agak-agaklah abang-abang, tuan-tuan, ibu-ibu semua boleh jawab. Kuku anak-anak tanya kan, kenapa ada syurga?
Ya, sedangkan syurga kan tak ada orang tak mati lagi, dan Allah kata syurga akan dimasuk, akan ada penghuni setelah berlakunya hari kiamat kan. Bagaimana kita nak jawab? Kan bagaimana nak jawab? Yang ni saya tinggal bukan nanti kita bincang minggu depan kan. Kuku ada jawapan ke? Bolehlah type kat sini, kuku ada jawapan macam mana jawab. Kuku ada anak murid ataupun anak buah ataupun anak saudara ataupun anak sendiri tanya, kenapa Allah cipta syurga sekarang? Contoh kan. Ini saya tinggalkan sini untuk kita bincang minggu depan. Baik. Dan bahawasanya Allah Ta'ala menciptakan syurga yang disediakan sebagai tempat tinggal yang kekal bagi orang-orang yang dikasihi Allah. Dan mereka itu nanti akan diberikan kemuliaan dengan kurniaan yang besar. Kemuliaan yang terbesar apa dia? Iaitu melihat wajah Allah yang maha mulia. Masya Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu, kita diajarkan untuk berdoa. Supaya apa dia? Supaya kita boleh melihat nikmat yang paling agung. Apa dia? Iaitu kita boleh melihat Allah SWT. Apa doanya? Pernah baca tak doa ni? Allahumma rzuqna ya Rabb an-nazara ila wajhikal karim fi ghairi dharra an mudirrah wala fitnatin an mudillah. Pernah baca tak doa ni? Sekali lagi saya baca kan. Aku pernah dengar, aku pernah baca, aku cuma lupa-lupa kan. Apanya? Allahumma rzuqna ya Rabb an-nazara ila wajhikal karim fi ghairi dharra an mudirrah wala fitnatin an mudillah. Doanya apa dia? Ya Allah, kurniakan kepada kami ya Allah, agar kami dapat melihat wajah Engkau yang mulia di tempat yang tidak ada kemudaratan kecuali melalui limpah kurniamu. Kita kena doa kepada Allah. Kalau tak ingat doa dalam bahasa Arab, doa je dalam bahasa Melayu. Ya Allah, kurniakan kepada kami agar kami dapat melihat wajah Engkau. Wajah tu tuan-tuan ibu-ibu, jangan kita duduk fikirlah wajah ni macam manusia ke macam mana ke, tu jangan fikir kan. Kita letakkan wajah tu adalah ikut kepada apa yang Allah hendak kan. Mudah kita faham kan. Kena letakkan macam tu. Jadi kat sini dalam syurga nanti nikmat yang paling besar apa dia? Bila mana kita boleh melihat Allah SWT kan. Dalam syurga tu satu nikmat yang tidak pernah kita fikirkan, yang tidak pernah kita fikirkan, yang tidak pernah kita nampak, yang tak pernah kita gambarkan, yang tidak pernah kita terfikir akan adanya nikmat macam ni. Namun nikmat yang paling besar, paling hebat, paling tinggi apa dia? Bila mana ahli syurga dapat melihat wajah Allah. Masya Allah. Itu nikmat yang paling besar. Kita kena banyakkan doa. Tuan-tuan, kita doakan supaya Allah dorongkan. Allah dorongkan jalan-jalan untuk kita menuju ke syurga kan. Bila mana lorong-lorong itu bermaksud apa? Maknanya kita suka, kita asyik, kita minat untuk melakukan kebaikan. Kita benci, kita tak suka untuk melakukan kemaksiatan ataupun kemungkaran. Kita letakkan situ tuan-tuan, kita minta Allah dorongkan. Lagi pula mana opposite kepada syurga apa dia? Dan Allah SWT telah mencipta neraka. Lalu budak-budak tanya, kenapa lah Allah cipta syurga dan neraka? Sekarang untung kalau ada syurga saja kan. Kalau ada syurga saja tak ada neraka, untung memang betul untung. Sedaplah orang jahat buat dan sedaplah orang jahat melakukan kejahatan. Sebab apa? Dia buat jahat, tidak ada keadilan padanya kan. Sebab tu Allah ciptakan syurga, Allah ciptakan neraka kan. Baik. Allah telah mencipta neraka pula yang disediakan sebagai tempat tinggal yang kekal bagi orang yang mengkufiri Allah dan menentang keterangan-keterangan Allah, tiada mempercayai kitab-kitabnya dan para rasulnya, dan mereka itu nanti akan terhalang dari dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kata tuan-tuan, kalau baca kat situ dia ada tak? Rasulnya dah. Okey, kalau tengok buku saya ni, dia ada nota kaki. Ustaz Wan tengok ada nota kaki tak kat situ? Ada tak nota kaki? Kalau buka asal dia. Tak ada Ustaz. Oh tak ada. Kalau tengok dirujuk di buku saya ni, dia ada nota kaki. Nota kaki kalau tengok buku tu, notanya apa dia? Sampai di sini saja petikan dari huraian kata-kata Imam Ghazali. Berikutnya pula ada petikan dari kata Al-Ibanah oleh Imam Asy'ari. Maksudnya apa dia? Mana penterjemah itu Syekh kita ni, Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, dia ambil terjemahannya sampai di sini saja pada kitab Imam Al-Ghazali dan daripada kitab Ihya.
Yang huraian seterusnya yang bawah tu semua tu yang tu diambil daripada buku Al-Ibanah Al-Imam Asy'ari, Imam Asy'ari. Yang saya sebut nama tadi kan, Imam Asy'ari. Imam Asy'ari dalam bukunya Al-Ibanah fi Usulud Diyanah, buku asas kepada ilmu akidah. Bukunya nipis saja, bukunya lebih kurang sebab masa saya belajar masa dulu kita rujuk buku tu lah dalam buku Al-Bab Akidah. Dia lebih kurang pernah tengok buku anak-anak, buku sekolah anak yang warna coklat tu kan, buku catatan lah, lebih kurang tebal tu, satu je. Lepas tu ulama lah seterusnya yang bahas, buat penerangan tentang bukunya tu. Sama juga macam kita tengok buku ni lah, buku Imam Ghazali ni, bab akidahnya 4 muka surat, tapi dibahaskan oleh ulama-ulama lain, dibincangkan, maka jadilah bukunya bertebal-tebal macam tu. Maknanya perbahasan Imam Ghazali dalam bab akidah ni, dalam kitab ni ataupun dalam buku Bimbingan Mukmin ni, dia terhenti di situ. Faham? Yang seterusnya, Syekh kita ni, Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, dia ambil daripada buku Al-Ibanah Imam Asy'ari. Faham? Okey. Boleh kita berhenti kat situ ke macam mana Ustaz Wan? Okey. Tengok Ustaz. Boleh je. Boleh. Okey. Kita tengok sikit lagi. Okey. Sebab yang lain contohnya tu lebih kepada huraian tentang bab akidah. Apa dia katanya? Diambil dalam bab ni, diambil khusus dalam bab hukum kafir mengkafir. Kita sebagai orang Islam jangan cepat melatah untuk mengkafirkan orang. Dia kata seterusnya adalah kita tidak menghukumkan kafir seseorang pun dari ahli kiblat. Ahli kiblat ni maknanya apa dia? Orang Islam. Kan? Contoh kan? Kita tengok contoh, kita dapat berita ajaran sesat lah contoh kan. Walaupun ajaran sesat, maka kita tak boleh terus mengatakan bahawa dia sesat barat. Tak boleh. Dia tetap sesat kan, tetapi untuk meletakkan bahawa dia ni sesat, itu tak boleh. Kan? Dia hanya kita boleh tahu, boleh meletakkan bahawa dia sesat. Tapi dalam akidahnya, kita tetap mendoakan. Contoh, kita tengok sahabat-sahabat kita ni minum arak lah contohnya kan. Dedahkan aurat lah, mencurilah, zinalah kan. Dan apa-apa lagi kesalahan-kesalahan yang dia buat, bunuh orang dan sebagainya lah kan. Dia terus mengatakan bahawa ni kafir kan. Ni kafir tak. Benda-benda macam tu kita tidak boleh memudahkan mengkafirkan orang. Kecuali kalau terang-terangan kita nampak kan. Contohnya kita tengok dia sedang sembah kubur, sedang sembah berhala. Sedang sembah berhala kan, ataupun percaya kepada perkara-perkara yang tahyul. Itu pun masih lagi ulama bahas. Kita tak boleh mengatakan sedemikian. Hanya ada banyak ulama saja yang boleh mengklasifikasikan bahawa dia tu kafir kan. Kenapa? Sebab yang bab iman ni kita serahkan kepada Allah SWT. Sebab hati kita tak tahu kan. Contoh saya nak kasih tuan-tuan. Mana itu dikatakan sebagai sebagai ahli kiblat. Kita tak boleh kata dia kepada Islam. Kita masih lagi mengatakan bahawa dia kiblat yang sama. Sama juga tuan-tuan abang-abang kan. Kalau orang membincangkan tentang Syiah, contoh saya nak tuahkan sikit dalam bincang ni kan. Kalau dia kata Syiah, adakah Syiah itu kafir? Selagi mana ulama bahas dan ulama semua seluruh dunia, ijtihad ulama semua dan ijtima' ulama semua mengatakan walaupun kita kata Syiah tu kan berbeza aspek akidah kita, tetapi kita masih meletakkan bahawa mereka semua adalah ahli kiblat yang sama, iaitu mereka masih lagi meletakkan bahawa Islam sebagai pegangan, Allah sebagai syahadatnya, Rasulullah sebagai syahadatnya, Kaabah sebagai kiblatnya. Cuma berbeza dari aspek-aspek yang tertentu yang kita masih awam tak tahu, maka kita letakkan bahawa mereka itu juga adalah ahli kiblat ataupun juga muslim kan. Cuma kita tak boleh kata mereka itu kafir, sesat barat, tak boleh. Sebab itu adalah adat ataupun adab kita sesama muslim kan. Baik, kita sambung lagi sikit. Jadi kita tidak boleh menentukan seseorang dari ahli tauhid atau yang berpegang dengan teguh dengan keimanan tempatnya di syurga atau neraka. Kita juga tak boleh mengatakan ni masuk syurga, ni masuk neraka. Boleh kan. Mudahnya kita nak mengatakan orang ni masuk syurga atau neraka. Melainkan sesiapa yang telah disaksikan oleh Rasulullah. Kecuali Rasulullah sahaja yang boleh kan. Kerana Rasulullah mengatakan bahawa ada 10 orang yang dijanjikan syurga. Itulah cerita. Dan itu kita ada hadis kan. Tapi selain pada itu kita tidak boleh pandai-pandai mengatakan bahawa
yang ni masuk syurga, yang ni masuk neraka. Tak boleh. Selagi kita pun sama, tak boleh meletakkan ni masuk syurga ni, masuk syurga, tak boleh kan. Sebaliknya kita harus mengharapkan orang-orang berdosa itu, ini macam kakak, tuan-tuan, abang-abang semua, bagaimana adab. Bila mana kita tengok orang melakukan maksiat, kan kita tak boleh terus mengatakan bahawa dia berdosa betul, dia berdosa, tetapi tak boleh kita meletakkan bahawa klasifikasi ini masuk neraka kan. Sepatutnya apa yang kita buat, kita mendoakannya supaya apa dia, supaya ni mereka ni kembali balik semula kepada ajaran Islam. Dan pada kuasa tuan-tuan, pada buku ni mengatakan bahawa kita kena doakan supaya mereka ni masuk syurga. Bagaimana kita rasa bimbang kalau mereka akan dimasukkan ke dalam neraka untuk diazab. Sampai tak macam tu. Kita doakan supaya mereka masuk syurga dan jauhkan mereka daripada azab. Contoh mudah kalau kita tengok orang-orang yang tak tutup aurat, contoh melakukan maksiat, doakan, ya Allah berilah petunjuk dan hidayah kepada beliau, dan juga untuk diriku agar tidak mengikuti apa yang mereka buat. Itu penting. Dan hendaklah kita mengatakan bahawasanya Allah SWT mengeluarkan beberapa golongan dari neraka sesudah mereka itu hangus terbakar, iaitu dengan syafaat Rasulullah, sebagai membenarkan riwayat-riwayat yang dijelaskan sendiri oleh Rasulullah. Dan haruslah, kat situ haruskah ditulis kat situ, dan haruslah kalau tengok buku terjemahan ataupun tengok buku Arab, haruslah diterjemah sebagai mesti kan. Cuma kita ni kalau tengok sistem penterjemahan Melayu daripada Arab, dia akan terjemah kata harus tu ataupun kata wajib tu kepada harus, sedangkan harus tu bermaksud mesti. Kita mestilah mempercayai berlakunya azab di alam kubur. Tuan-tuan dan abang-abang, kita kena yakin bahawa adanya azab kubur ni adalah sebahagian pada rukun-rukun iman kita kan, ataupun beriman pada perkara gaib. Kita mesti yakin bahawa adanya azab dalam kubur dan bahawasanya Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan sekalian hamba-hambanya di satu tempat perhentian itu dipanggil sebagai mahsyar. Pada mahsyar dan sebagai RNR ataupun sebagai tempat perhentian, dan memperhitungkan amalan-amalan orang-orang mukmin. Jadi tuan-tuan, abang-abang, ibu-ibu semua, saya rasa inilah kita berhenti sampai sinilah. Kita dah sampai pukul 10. Kok tuan-tuan, abang-abang semua ada soalan yang kita nak bincang, boleh kita bincang sikit, lebih kurang 5 minit. Dan sebelum kita berhenti, dalam bab-bab selebihnya itu tuan-tuan, abang-abang, bolehlah baca sendiri. Sebab itu lebih kepada cerita-cerita kisah-kisah sahabat, terutamanya tentang Abdullah Abu Bakar, tentang sahabat-sahabat Nabi yang lain, Khalifah Osman dan sebagainya. Itu bolehlah baca sendiri. Baik, insya-Allah. Ada soalan tak sebelum kita berhenti? Okay. Baik, tuan-tuan dan puan, ada sebarang soalan untuk pada Ustaz? InsyaAllah boleh sampaikan soalan, insyaAllah. Asalnya tak ada, Ustaz. Tak ada kan? Okey, insyaAllah. Okey, kalau tak ada, ingatan saya tuan-tuan dan abang semua, kalau kita bincang dalam bab akidah, semestinya dan juga Nabi ingatkan supaya kita ni sentiasa memperbaharui atau dipanggil apa, renew kan, renew syahadat kita ni kan. Bukan apa supaya kita ni takut-takut kita ni panggil apa ni, tergelincir daripada akidah Islam, maka kita ni renew kan. Memanglah dalam solat kita renew, tapi dalam keadaan kita semayang takut kita tak terpaksa. Sebab itulah elok-eloknya lepas solat ke kita perbaharui dengan kalimah syahadat kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah syahadatain, maknanya ikrar kita. Pertamanya kita bersyahadat bahawa Allah itu sebagai Tuhan, dan keduanya adalah kita bersyahadat bahawa kita akan ikut apa yang Rasulullah ajarkan. Itu penting. InsyaAllah tuan-tuan. Ustaz, saya ada satu soalan lah. Sebenarnya kan tak ada soalan. Saya tanyakan satu soalan lah. Macam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita tidak sewenang-wenangnya mengkafirkan sesiapa. Jadi bagaimana pula jikalau bagi golongan yang sewenang-wenangnya membid'ahkan seseorang ataupun perbuatan seseorang Muslim? Baik, satunya kita faham tentang bid'ah dengan mengkafir. Bid'ah itu lain lah kan. Maknanya kalau kafir keluar pada Islam. Okay, kalau bid'ah maksudnya mengatakan seseorang adalah bid'ah, maksudnya membuat sesuatu ibadat ataupun amalan benda yang baru yang tidak dibuat oleh Rasulullah dan juga para sahabat kan.
Maksudnya bila kita tengok, bila ada orang mengatakan sesuatu bid'ah, maka kita kena tengoklah kan adakah betul amalan-amalan yang kita buat ataupun kita menuduh orang melakukan bid'ah kan, ataupun kumpulan itu mengatakan bid'ah itu betul ataupun tak. Sebab isu bid'ah ni, kalau kita tengok, kalau kita dibincangkan, isu bid'ah ni memang dibincang pada zaman-zaman dahulu lagi. Zaman Imam Ghazali pun ada yang orang mengatakan bid'ah ataupun tak. Orang mengatakan beribadat ni adalah ibadat yang tidak dibuat oleh Nabi ataupun Rasul. Dalam konteks kita, bila kita mendapat tahu ataupun kita dituduh kan, kadang-kadang kita ni lah kan, orang mengatakan kita dibidah kan. Apa tindakan perlu kita buat? Pertamanya, kita kena cuba cari guru, cuba tengok balik. Adakah betul apa yang dikatakan? Kan? Dan sekiranya adalah tindak apa yang dikatakan itu tak betul, maka kita teruskan ibadat yang kita buat. Dan juga kita jangan melawan kan. Sebab saya cakap tadi, tuan-tuan dan puan-puan semua, isu bid'ah dan tak ni dah lama dibincangkan kan. Maknanya sehingga kalau kita duk bincang benda ni, maka ia tidak akan berakhir. Sebab ada school of thought tu berkatakan benda ni bid'ah, school of thought ni pula kata tak bid'ah. Lebih baik kita buat apa yang kita pelajari, apa yang kita tahu dan kita amal. Jadi kita sebagai orang yang kita panggil sebagai menghormati pandangan orang lain, kita jangan pula duk kata kawan, hukum kita pula tak bergaduh kan. Lalas sekali kan, yang takutnya tak ni je kawan. Takut-takut dia bergaduh tentang bidang-bidang, lalas kita tak buat kan. Dia bergaduh tentang baca Yasin, malam Jumaat ni baca Yasin adalah bidang. Lalas sekali tak baca Quran kan. Lalas sekali buat apa? Tak buat apa-apa. Itu lagi tak nak kan. Kita tak nak lah. Itu paling penting. Yang paling penting kita buat dan juga mengikut apa yang Rasulullah. Okey, insya-Allah. Okey, itu saja kawan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru kita kepada Ustaz Fakhruddin Syekh Umar atas ilmu dan pengisian yang telah disampaikan, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan bersambung pada minggu hadapan, hari Rabu malam Khamis ya Ustaz. Okey, insya-Allah Rabu malam Khamis bermula pada jam 9 malam tepat, insya-Allah. Jadi ajaklah semua yang mana-mana untuk kita sama-sama untuk kita masuk ke majlis ilmu ini, insya-Allah. Moga-moga ada kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum kita tangguhkan pengajian kita pada malam ini, saya ada sedikit pengumuman yang ingin dilakukan. Iaitu pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu iaitu lusa, insya-Allah kami akan mengadakan sebuah kursus umrah perdana, kursus umrah perdana, teori dan juga praktikal secara lengkap, dihuraikan secara terperinci. Dan kursus umrah itu adalah bermula daripada jam 8.30 pagi sehingga 4.30 petang. Jadi sepanjang hari lah. Jadi bagi tuan-tuan dan puan, sama ada jemaah kami pun ataupun kepada sesiapa sahaja, ataupun tuan-tuan dan puan yang memang sudah ada rancang, ada hajat, ataupun tak ada niat lagi, baru nak mula nak niat, ataupun telah mendaftar dengan mana-mana sahaja agensi, silakan silakan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, jemput datang ke kursus umrah perdana untuk kita sama-sama kita mempelajari ilmu yang berkaitan, insya-Allah akan diterangkan secara terperinci. Itu saja, di tempatnya di Masjid Bandar Kota Tinggi Negeri Johor, Masjid Bandar Kota Tinggi, bermula jam 8.30 pagi, insya-Allah. Jadi itu sajalah. Jadi kita jemput Ustaz untuk tangguhkanlah pengajian kita malam ni, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Baik, insya-Allah dah tangguh dulu kuliah ataupun majlis kita, majlis ilmu kita malam ni dengan tasbih kafarah dan surah asli. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa tawassaw wa tawassaw. Na'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah, berilah kepada kami sesuatu yang benar, itu adalah benar, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya, ya Allah. Allahumma arina batilan batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah dan tunjukkanlah kepada kami sesuatu yang batil, itu adalah batil, dan berilah kami kekuatan untuk meninggalkannya, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqil akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada kesempitan hidup di dunia dan juga di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. InsyaAllah.